Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama kita dengan hari ini, saya Cikgu Muhammad Afiq dan bersama rakan saya Cikgu Fitri. Hari ini kita akan berkongsi dengan aplikasi-aplikasi PDPR yang untuk membantu guru-guru, para guru untuk mengukuhkan lagi, untuk menguatkan lagi penyampaian ilmu kepada murid. Okey. Aplikasi yang kita akan kenalkan ni bernama Mentimeter. Okey, aplikasi ni sama dengan aplikasi-aplikasi lain, iaitu tujuan utama dia adalah untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan maklumat apa yang guru ingin sampaikan kepada pelajar dan menjadikan pengantaraan ilmu tu lebih meriah atau lebih seronok. Okey. Kita tengok pada laman Mentimeter ni. Mentimeter ni laman web dia hanya mentimeter.com. Bila klik saja dekat Google akan keluar terus Mentimeter. Okey, apa yang akan saya terangkan ni adalah cara-cara macam mana kita sign up atau login dan guru atau Cikgu Fitri akan menerangkan langkah-langkah untuk kita membina sebuah presentasi yang sebenar. Okey, untuk perjalanan yang pertama kita akan tekan butang sign up pada di atas sebelah kanan. Okey, kita akan nampak dekat sini kita boleh sign up menggunakan akaun Facebook kita sekiranya cikgu-cikgu mempunyai akaun Facebook, dan seterusnya kita boleh sign up menggunakan akaun Google kita iaitu Gmail. Okey, kita tengok dekat bawah ni sekiranya mempunyai akaun-akaun selain daripada Google, dia akan gunakan seperti Yahoo dan sebagainya. Okey, kita akan pilih password yang kita inginkan, nama dan nama terakhir guru yang membuat akaun. Okey, bagi saya akan terus ke sign up untuk Google. Okey, saya akan tekan pada akaun saya. Okey, kita tunggu sebentar. Okey, paparan ni akan keluar automatik dan akan bertanyakan kita. Kita tengok yang pertama adalah work, yang kedua adalah education, yang ketiga adalah other. Okey, kita sebagai seorang cikgu dan kita akan memberikan atau mengajar pendidikan. Jadi kita teruskan bahagian education. Okey. Deskripsi kita sebagai educator, untuk high educator melepasi peringkat sekolah. Okey, kita ada guru-guru dan ada student. Okey, kita akan tekan bahagian guru. Kita save selection. Okey, seterusnya engagement kita untuk tujuan apa ni? Kita apply untuk training dan educating, inciting and feedback and not sure yet. Kita pun tak tahu. Jadi kita tekan kepada training or educationing. Okey. Okey, seterusnya dia akan paparkan di mana Mentimeter ni ada beberapa package. Yang pertama kita ada free. Yang kedua kita ada basic plan, pro plan dan enterprise. Bergantung kepada kemampuan guru-guru macam mana kita nak gunakan daripada basic ke advance atau lebih sangat lebih daripada itu. Okey, untuk free ni saya akan terangkan beberapa sedikit berkenaan free. Okey, yang kita tahu dia adalah unlimited audience. Maksud dia dekat sini kita ada berapa ramai murid, 100, 200, semua boleh masuk. Tak ada masalah. Seterusnya kita boleh membina presentasi yang lebih banyak. Tak kisahlah nak 200, 300, lebih banyak lebih baik. Okey, tetapi kurangnya bila setiap presentasi yang kita buat itu cuma terhad kepada 2 soalan saja untuk setiap slide. Okey, nanti rakan saya Cikgu Fitri akan terangkan macam mana terhadnya sesuatu perkara ni. Yang kedua kita tengok untuk maksimum hanya 5 quiz dalam slide atau setiap presentasi itu tu. Okey, rakan saya akan terangkan nanti. Jadi kita sambung, kita teruskan, kita continue with free. Kita tengok macam mana dia tunjuk text analysis, formatting assessment dan sebagainya. Okey. Ini adalah paparan utama macam mana Mentimeter ni. Okey, my presentation, inspiration, branding and color. Okey. Seterusnya kita akan bersambung dengan pembantu saya, guru atau Cikgu Fitri. Terima kasih.
Okey, terima kasih kepada Cikgu Afiq kerana memberikan saya peluang untuk berkongsi sedikit sebanyak tentang salah satu aplikasi yang saya percaya dapat membantu cikgu-cikgu di luar sana untuk menggunakannya ketika kita ber-PDPR bersama anak-anak murid kita. Okey, seperti yang cikgu-cikgu di luar sana dah pun dengar apa yang Cikgu Afiq terangkan tentang mukadimah ataupun pengenalan tentang aplikasi Mentimeter. Di sinilah gambaran yang cikgu-cikgu boleh lihat tentang aplikasi Mentimeter. Okey, dekat sini adalah logo pengguna yang mana saya dah pun login menggunakan Google account saya, dan sini adalah gambaran-gambaran yang cikgu boleh lihat lah. Okey, ada my presentation, inspiration, branding dan colors dan sebagainya yang sebenarnya tak perlu dijelaskan sangat, cikgu-cikgu boleh explore. Cuma kali ini kami nak berkongsi tentang basic step ataupun cara-cara mudah untuk kita gunakan aplikasi Mentimeter. Baik, dekat sini cikgu-cikgu, abaikan dekat bahagian my first presentation kerana di sini adalah slide yang kami dah pun prepare dan kami akan tunjukkan kepada cikgu-cikgu dekat luar sana lah macam mana hasil daripada pembinaan Mentimeter kami. Dan saya akan tunjukkan kepada cikgu step by step daripada awal sehingga habis macam mana cara kita nak gunakan aplikasi Mentimeter. Baik, dekat sini cikgu, my presentation ada dua pilihan, new presentation dan juga new folder. Cikgu-cikgu boleh tekan kepada new presentation. Okey, dan dekat sini dia akan minta untuk masukkan create new presentation. Cikgu-cikgu boleh namakan apa saja presentation, okey. Dan untuk hari ini, untuk hari ini saya akan namakan sebagai tutorial. Okey, dan kemudian cikgu masukkan nama dan terus tekan kepada button create presentation. Okey. Baik, di sinilah gambarannya apabila cikgu dah pun tekan button create presentation dan masukkan nama. Ini adalah gambaran pertama macam mana rupa bentuk aplikasi Mentimeter. Baik, cikgu-cikgu, sebelum saya mula tunjukkan macam mana cara kita nak guna aplikasi Mentimeter ini, saya nak tekankan dekat sini bahawa aplikasi Mentimeter hanya untuk guru sahaja. Hanya untuk guru sahaja aplikasi mentimeter.com. Mentimeter.com. Tetapi sekiranya murid ingin menggunakan aplikasi Mentimeter ni, mereka cuma perlu login ke menti.com. Mentimeter.com untuk guru dan menti.com untuk pelajar menjawab soalan yang kita dah pun sediakan. Baik, dekat sini seperti yang Cikgu Afiq terangkan tadi, untuk basic plan ataupun plan yang secara percuma, kita diberikan unlimited audience, kita diberikan unlimited audience dan sebagainya. Okey, tetapi kita cuma ada had ataupun limit di mana kita cuma mampu ada 2 soalan free untuk bahagian feedback dan juga 5 soalan free untuk bahagian quiz, seperti yang cikgu-cikgu boleh lihat dekat sini. Baik, dekat bahagian sini, dekat bahagian type akan ada beberapa kolom ataupun bahagian. Yang pertama, popular question types, quiz competition, content slides dan juga advanced question. Baik, dekat sini, popular question types akan ada 6 jenis. Saya tunjukkan satu persatu. Akan ada 6 jenis pilihan untuk cikgu-cikgu gunakan bagi kategori feedback question, soalan feedback. Namun daripada ke-6 ini, cikgu cuma free ada 2 sahaja. Okey, tetapi di bahagian quiz competition kita akan ada 2 jenis pilihan yang kita boleh buat, tetapi boleh buat sehingga 5. Maksudnya kalau cikgu-cikgu nak buat select answer 3, type answer 2 boleh, select answer semua 5-5 pun boleh, type answer 5-5 pun boleh, ataupun nak buat kurang, select answer 1, type answer 1 pun boleh, tak ada masalah. Baik, saya harap jelas hingga situ. Dan dekat bahagian content slides, ini content slides tidak termasuk dalam package 2+5 free tadi tu. Okey, yang ini adalah sekadar mukadimah yang cikgu-cikgu boleh guna unlimited. Okey, mukadimah kepada slides ataupun latihan-latihan yang cikgu nak gunakan untuk berikan kepada pelajar-pelajar. Okey, baik, sebelum saya teruskan dekat sini, sebelum saya teruskan macam mana cara kita nak buat question untuk feedback dan juga quiz, saya rasa saya patut tunjukkan di bahagian content slide yang mana kebanyakan daripada kita, guru-guru, kita suka membuat satu mukadimah ataupun
satu pertambahan untuk menjadikan slide kita tu lebih menarik. Baik, jadi saya di antara sini, konten slide ni kita akan ada beberapa pilihan, heading, paragraph, bullets, big, video, image, quote, number dan sebagainya lah. Cikgu-cikgu boleh explore sendiri dan saya mungkin akan tunjukkan beberapa sajalah, mungkin satu ataupun dua sajalah. Baik, katakanlah cikgu nak mulakan slide cikgu dengan penggunaan heading. Kita akan tengok, klik button heading dan dia akan keluar seperti ini. Heading, katakanlah cikgu nak masukkan tajuk hari ini bahasa Melayu. Okey, bahasa Melayu dan juga subheading, katakanlah cikgu nak mengajar tentang kata nama hari ini. Dekat button image, cikgu boleh upload gambar. Sekali tunjukkan sekali lagi, dekat bahagian drag and drop or click to select an image. Dekat bahagian sini cikgu boleh klik, right click dan kemudian drag and drop klik here ni. Tekan sekali lagi right click dan cikgu pilih daripada folder-folder yang cikgu simpan. Contoh saya pilih gambar ini, tekan open, dia akan upload macam ni. Okey, untuk pengetahuan cikgu dia punya radius gambar tidak boleh berubah kerana dah pun ditetapkan oleh aplikasi Mentimeter. Jadi kita cuma tekan button save sahaja. Okey, dia ada loading sikit. Okey. Selepas kita gunakan aplikasi tu, dekat sini bahagian bawah ni ada pilihan untuk cikgu-cikgu. Sama ada nak letak direction ataupun tidak. Okey, apa tujuan direction ni? Apabila mula saja slide cikgu akan terpampar logo right ataupun back ni untuk pilihan pelajar sama ada dia suka ataupun tidak tentang apa yang dipelajari. Okey. Jadi untuk yang ini cikgu-cikgu boleh explore sendiri dan saya mungkin takkan gunakanlah. Okey. Baik, di bahagian customize, dekat bahagian customize akan ada close voting, hide instructions bar, hide results dan sebagainya. Okey, yang pertama sekali cikgu, hide results untuk kita mentaksir apa yang pelajar-pelajar jawab, kita tak perlu tekan enable. Sebab apa? Kita nak dapatkan respon daripada pelajar-pelajar, jadi kita perlu tengok apa respon mereka. Okey, hide instruction bar, kalau cikgu-cikgu tengok dekat sini, okey, nampak tak perbezaan dia? Dekat bahagian atas, go to www.menti.com, kalau kita enable, dia tak ada. Jadi terpulang kepada cikgu. Okey, dan juga close voting, saya rasa saya tak perlu galakkan kepada cikgu. Sebab apa? Kita memberi peluang untuk anak-anak murid kita menjawab soalan kita bergantung kepada kesesuaian. Okey, baik, sejurus selesai sahaja benda ini, cikgu-cikgu masih ada pilihan untuk tukar tema. Yang mana ada bahagian atas ni, examples, themes dan sebagainya. Themes, cikgu tekan. Kemudian cikgu boleh pilih themes yang disediakan oleh aplikasi Mentimeter. Katakanlah cikgu minat untuk aplikasi ini, untuk themes ini. Okey, cikgu tekan kepada pemilihan yang themes yang cikgu nak dan kemudian pangkah semula. Dan ini adalah gambaran permulaan slides ataupun latihan yang cikgu nak berikan. Okey, kemudian itu adalah mukadimah. Cikgu-cikgu boleh buat lain, nak tambah gambar, nak tambah video, nak tambah quote daripada nak tambah petikan daripada sesiapa yang buku dan sebagainya. Ini cikgu-cikgu boleh explore dan saya dah tunjukkan macam mana cara-cara untuk gunakan. Okey, konsepnya sama saja cikgu, mudah saja, cuma cikgu-cikgu perlu mengikut kesesuaian slides yang cikgu nak sediakan. Baik, saya akan teruskan kepada pembinaan soalan yang mana sekali lagi saya tegaskan dekat sini, untuk feedback 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni kita cuma boleh pilih 2 saja. Dan untuk quiz competition, walaupun dia ada 2, kita boleh buat 5. Okey, jadi saya akan tunjukkan contoh macam mana kita nak buat feedback question di antara ke-6 jenis ini. Okey, jadi cikgu-cikgu boleh pilih lah. Saya tunjukkan gambaran sedikit. Inilah rupa bentuk open-ended, Q&A, ranking, word cloud, multiple choice dan juga skills. Dan saya akan tunjukkan beberapa. Yang pertama, saya akan tunjukkan tentang word cloud lah, sebab saya berasakan bahawa word cloud ni suatu benda, suatu pilihan yang sangat menarik kerana segala pendapat dan juga feedback daripada pelajar akan terpampang dekat bahagian yang disediakan. Okey, kita klik saja bahagian word cloud. Okey, sorry, saya terlupa. Kita kena add slide dahulu. Lepas tu baru kita pilih word cloud.
Okey, add slide, baru kita pilih word cloud dan dia akan minta beberapa details lah. Okey, satu, your question, kita masukkan soalan kita. Entries per participant ni maksudnya apabila pelajar itu ingin menjawab soalan, dia akan diberikan beberapa kolom. Kalau 3 kolom, maksudnya dia akan keluar 3 kali jawapan. Kalau dia nak letak 3-3 pun boleh. Nak letak 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Okey, kalau cikgu nak limitkan ataupun hadkan jawapan daripada setiap pelajar, cikgu boleh kurangkanlah kepada 1. Okey, boleh klik saja. Okey, buat masa sekarang saya akan tunjukkan lebih kurang 3 lah untuk mendapatkan respon daripada saya. Kamu kerjasama dengan Cikgu Afiq. Okey, dekat sini, bahagian sini, cikgu ada ruang ataupun ada pilihan untuk sama ada letak gambar ataupun tidak. Konsep dia sama saja cikgu macam yang dekat atas ini. Tekan saja right click, tekan lagi right click dan juga pilih gambar yang cikgu nak masukkan. Tekan open, gambar tidak boleh dibesarkan ataupun diubah kedudukan, hanya tekan button save sahaja. Okey, sejurus button save itu ditekan, cikgu akan dapat gambaran. Beginilah gambarannya untuk slide kedua, soalan bahagian feedback. Tetapi ada yang kata, cikgu, saya tak suka kedudukan gambar dekat sini, jadi tak ada masalah, kita boleh ubah. Dan dekat mana kita boleh ubah? Kita boleh dekat bahagian customize dan kita boleh pilih dekat bahagian sini, dekat bahagian sini ke, okay, dan sebagainya mengikut kesesuaian cikgu. Okey, kita tekan bahagian belah kiri lah untuk soalan di dekat bahagian kanan. Okey, kemudian apa fungsi slide settings ni? Show image, close voting, hide interaction bar, hide result. Yang ini dua saya dah terangkan. Close voting pun saya dah terangkan. Kalau show image cikgu-cikgu, ini adalah gambaran yang cikgu-cikgu akan nampak bila present nanti, button present ni nanti. Okey, kalau show image, kalau tidak, dia akan asalnya macam ni. Sama sahaja macam ni. Okey cikgu, kita balik semula kepada konten untuk masukkan soalan. Katakanlah bahasa Melayu. Okey, katakanlah, berikanlah, cikgu masukkan soalan. Berikan contoh kata nama khas. Contoh. Okey, yang ini kita limitkan 3 tadi. Okey, kemudian let participant submit multiple times. Ini maksudnya pilihan sama ada seorang pelajar itu mau cikgu berikan kebenaran untuk dia hantar 2-3 kali jawapan ke, banyak kali jawapan ke, tak ada masalah. Tapi kalau cikgu hanya limitkan untuk satu pelajar satu jawapan saja, maka tak perlu enable. Kalau nak banyak soalan, banyak jawapan, boleh enable lah kepada pilihan yang ini. Baik, buat masa sekarang saya saya enable dahulu untuk bekerjasama dengan Cikgu Afiq untuk tunjukkan macam mana feedback, fungsi yang kita boleh dapat apabila kita tunjukkan yang slide yang sebenar dah pun siap. Okey, baik, sejurus sahaja siap, maksudnya slide kedua cikgu ni dah siap dan cikgu boleh tambah add slide. Tambah add slide sekali lagi. Okey, tambah add slide sekali lagi. Okey, tambah add slide sekali lagi. Tambah add slide sekali lagi dan ini adalah contoh untuk soalan quiz yang mana saya katakan kalau dia ada diberikan pilihan 2 pilihan tetapi cikgu boleh buat sehingga 5 soalan dan dekat sini cikgu boleh lihat sama ada cikgu nak pilih select answer ataupun type answer. Okey, kita berikan contoh untuk select answer dahulu. Tekan right click untuk select answer dan ini adalah gambaran lebih kepada soalan MCQ, multiple choice question. Okey, katakanlah cikgu nak berikan soalan tentang antara yang berikut, yang manakah contoh kata nama khas. Okey, dan dekat sini dekat bawah ini disediakan option sehingga 3. Apa dia kegunaan option 1, 2 dan 3 ni cikgu? Maksudnya pilihan jawapan multiple choice question, ada beberapa pilihan jawapan. Cikgu boleh masukkan pilihan jawapan dekat sini dan kebanyakan daripada kita
dah pun familiar ataupun dah pun kenal macam mana soalan MCQ ni berbentuk macam mana. Okey, dan kebanyakan daripadanya ada 4 pilihan jawapan dan saya akan tunjukkan tambah satu lagi. Add another option untuk pilihan jawapan yang keempat. Dan dekat sini cikgu-cikgu boleh masukkan jawapan lah. Contoh antara yang berikut, yang manakah contoh kata nama khas? Katakanlah. Okey, satu Cikgu Afiq. Satu lagi ibu. Satu lagi ayah. Dan satu lagi adalah kakak. Okey, jawapan yang sebenarnya dekat sini adalah Cikgu Afiq kerana dia ada nama yang besar tu. Jadi dia adalah kata nama khas. Kata nama khas. Dan kemudian cikgu-cikgu boleh lihat dekat sini ada 4 kotak di bahagian kiri untuk cikgu pilih yang mana satu jawapan yang betul. Dan Cikgu Afiq adalah jawapan betul. Klik sahaja di bahagian ini. Okey, klik sahaja di bahagian ini. Kemudian image bergantung kepada cikgu-cikgu sama ada nak masukkan image untuk slide bahagian ini, slide yang ketiga ini ataupun tidak. Okey, seconds to answer maksudnya dekat sini berapa masa yang diperuntukkan untuk menjawab soalan ini. Cikgu boleh ubahlah sama ada 10 saat, 15 saat, 20 saat dan sebagainya. Jadi untuk kali ini saya akan setting untuk 20 saat. Faster correct answers get more points. Maksudnya siapa pelajar yang menjawab dengan cepat, dengan cepatlah, maka mereka akan dapat markah yang lebih berbanding pelajar-pelajar yang jawab lambat. Okey, kalau lebih daripada 20 saat, voting akan ditutup dan pelajar tidak boleh menjawab soalan dan markah tidak akan diberikan kepada pelajar tersebut. Baik, dekat sini cikgu, bermulanya soalan bahagian kuis, cikgu-cikgu akan ada satu pilihan. Okey, satu pilihan tambahan sama ada cikgu-cikgu nak guna, iaitu bahagian muzik. Cikgu-cikgu boleh masukkan muzik daripada 3 pilihan ini sahaja. Kita tengok dulu satu pilihan dia. Lagu-lagu reggae dia bagi. Okey, Gary Combs ataupun Bobis. Ini kalau cikgu-cikgu berminat lah untuk gunakan. Okey, tetapi ada soalan cikgu, boleh tak kalau kita nak tambah lagu lain daripada pilihan ni? Tak boleh cikgu. Kita cuma diberikan 3 pilihan ini sahaja. Kemudian remove the leaderboard after this question dekat bahagian sini. Ini leaderboard ini. Jadi apa tujuan untuk leaderboard itu cikgu? Kat bahagian bawah ni apa tujuan untuk leaderboard? Kalau kita remove leaderboard dekat bahagian sini akan tak ada lah. Tapi kalau kita biarkan sahaja, maksudnya setiap soalan yang cikgu bagi, cikgu dapat lihat respon pelajar. Pelajar ini jawab betul, berapa markah dia. Pelajar ini jawab salah, berapa maaf markah. Cikgu Fitri. Ya. Nak tanya jugalah yang untuk leaderboard ni hanya cikgu saja ke atau pelajar tu masa dia menjawab tu dia boleh tengok sama ada jawapan pelajar dia salah, boleh lihat, kawan-kawan dia salah ke macam mana? Ya, pelajar boleh lihat macam mana prestasi ataupun jawapan yang diberikan oleh dia dan juga rakan-rakan, dia boleh tengok markah-markah mereka sendirilah. Okey, daripada segi situ dia akan dapat comparison sama ada pelajar saya masih mendahului, saya dekat bawah, saya kena kejar dia lagi. So itu akan menaikkan sedikit sebanyak motivasi kepada pelajar untuk memberikan yang terbaik. Walaupun dengan lagu tadi. Lagu dia hanya 3 pilihan. Tak boleh pilih lagu ya Cikgu Afiq. Okey. Seterusnya saya akan tunjukkan contoh lagi. Add slide untuk satu lagi jenis soalan bahagian kuis yang mana soalan type answer yang lebih kepada soalan berbentuk subjektif. Okey, contohlah. Okey, katakanlah siapakah pengetua SMK Sri Rahmat? Minta maaf ya Puan Rogaya. Okey, dan jawapan ni kita set upkan Puan Rogaya sahaja. Tak boleh letak jawapan Cikgu Afiq salah. Okey, jawapan cikgu-cikgu lain semua salah sebab Puan Rogaya adalah pengetua SMK Sri Rahmat. Dekat bahagian sini, ini saya maksudkan add another correct answer. Untuk soalan ini memang tak adalah, memang Puan Rogaya saja. Okey, dekat bahagian image sama ada cikgu-cikgu nak letak gambar ataupun tidak itu bergantung dan ini diberikan pilihan juga. Saya letakkan sama juga 20 saat. Faster correct answers get more points. Music terpulang pada cikgu. Leaderboard pun sama macam saya terangkan tadi dan maka itu sahaja yang perlu cikgu-cikgu tahu. Sekali lagi saya buat konklusinya sekali lagi. Okey. Dekat bahagian sini ada 6 pilihan untuk cikgu pilih 2 daripadanya.
untuk buat 2 feedback soalan dan juga 2 pilihan daripada quiz competition. Cikgu boleh buat sehingga 5. Okey, bermaksudnya 2 campur 5 total untuk quiz cikgu boleh berikan kepada pelajar 7. Tetapi slides unlimited. Nak tambah heading, nak tambah paragraf, nak tambah image, video, tak ada masalah. Cumanya quiz dan juga feedback punya question cuma limited 2 campur 5 sahaja. Baik, saya harap penerangan saya jelas untuk cikgu-cikgu gunakan aplikasi Mentimeter. Dan macam mana penggunaan aplikasi Mentimeter ini secara gambarannya boleh kita lihat. Saya akan rujuk kepada satu slide. Satu slide dekat sini. Ini adalah gambaran awal slides yang saya dan juga Cikgu Afiq dah pun siapkan untuk kita tunjukkan kepada cikgu-cikgu macam mana cara-cara kita nak gunakan aplikasi Mentimeter. Baik, sejurus saja siap cikgu-cikgu sediakan soalan ini. Okey, apa yang perlu cikgu-cikgu lakukan ialah yang pertama sekali cikgu perlu tekan button share. Okey, tekan button share dan cikgu ada 2 pilihan dekat sini. Satu temporary voting code dan juga satu lagi link. Okey, temporary voting code ni maksudnya sesuai untuk pelajar-pelajar yang mungkin tak dapat melibatkan diri ketika kita sedang dalam Google Meet, mungkin dia mengalami masalah lain dan sebagainya, dia cuma perlu ambil kod ini dan itulah kembali kepada tadi saya terangkan, buka aplikasi menti.com dan masukkan kod ini. Okey, tetapi kalau macam sekarang cikgu-cikgu tengah buat Google Meet, cikgu-cikgu cuma copy link ini sahaja dan masukkan ke dalam aplikasi Google Meet cikgu. Okey, buat masa sekarang saya dah pun sharekan kepada Cikgu Afiq macam link yang diperlukan untuk menjawab soalan inilah. Okey. Okey. Cikgu Afiq ada terima tak? Link? Saya ada terima. Okey. Tapi saya tak boleh join secara direct daripada link yang dibagi. Boleh hantarkan nombor kod tu rasanya saya boleh. Saya hantarkan nombor kod. Jadi sekali lagi saya tunjukkan kepada cikgu kalau ada masalah untuk copy link, cikgu boleh copy kod ini, kemudian copy dan hantarkan ke dalam chat lah. Hantarkan ke dalam chat Google Meet cikgu sekarang ini. Okey, apa yang Cikgu Afiq akan buat sekarang? Cikgu Afiq akan buat, dia akan pergi login ke menti.com dan kemudian akan masukkan kod itu. Kita tunggukan respon daripada Cikgu Afiq dahulu. Dekat sini dia tulis quiz is not open. Quiz is not open. Okey. Baik, cikgu-cikgu. Selepas cikgu-cikgu share link dan sebagainya, share link melalui kod dan juga link melalui Google Meet, cikgu-cikgu perlu, ini betul okey. Cikgu-cikgu perlu tekan present. Yes. Okey, apabila cikgu-cikgu tekan present, barulah Cikgu Afiq tadi boleh join. Okey, cuba Cikgu Afiq. Saya dah dapat paparan dah soalan yang dibagi ni. Okey. Baik, cikgu. Ini adalah gambaran aplikasi Mentimeter yang cikgu-cikgu dah pun siapkan untuk diberikan kepada pelajar. Baik, ini adalah gambaran yang Cikgu Afiq dapat lihat dan juga cikgu-cikgu dekat luar sana dapat lihat. Baik, saya ingatkan dekat sini cikgu, aplikasi Mentimeter kena secara manual. Maksudnya pergerakan slides ke slides perlu tekan button right click pada laptop. Okey. Contoh, ini adalah gambaran yang pertama SMK Seri Rahmat, tutorial aplikasi Mentimeter untuk subjek pendidikan jasmani dan kesihatan. Jadi kita mulakan. Okey, nampak Cikgu Afiq? Nampak. Siapakah dia? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Kenapa saya pilih Nelson Mandela? Jangan tanya saya. Ya. Baik, exercise is the key not only to physical health but to peace of mind. Dalam arti kata lain, bukan saja untuk jasmani tetapi untuk rohani kita. Baik, pergerakan slide yang seterusnya, ini adalah gambaran soalan yang saya dah pun buat. Berapa kali anda bersenam dalam seminggu? Jadi kita tunggukan respon daripada Cikgu Afiq selepas dia masuk sahaja aplikasi menti.com dan masukkan kod, dia akan boleh lihat paparan ini untuk dia jawab soalan. Jadi kita tunggukan respon Cikgu Afiq. Cikgu Afiq dapat tak? Dapat. Sekejap ya, saya fikir. Okey. Kita tengok respon. Yang akan keluar, jawapan yang akan keluar dalam
slide ini adalah jawapan yang Cikgu Afiq tulis. Okey, berapa kali anda bersenam dalam seminggu? Okey, kita tunggu jawapan Cikgu Afiq. Boleh? Boleh? Dah hantar rasanya. Dah hantar dah? Ha. Masih tak keluar jawapan. Tak keluar jawapan. Ha. Cuba lagi sekali. Boleh tak? Saya terus ke slide seterusnya. Menunggu Oh, dah next slide dah. Okey. Ya, betul. Okey. Berikan pendapat anda tentang kepentingan bersenam. Okey, kita tengok respon Cikgu Afiq. Ya? Boleh? Boleh. Okay, saya sudah hantar. Okey, ini adalah respon seperti, boleh tengok kan Cikgu Afiq? Boleh nampak. Okey. Mungkin soalan slide yang tadi mengalami sedikit gangguan teknikal, tapi ini adalah gambaran yang sedikit sebanyak dapat membantu cikgu-cikgu lah. Kalau cikgu-cikgu dah sedia untuk buat soalan, yang keluar tubuh badan lebih sihat dan minda cergas, ini adalah respon daripada Cikgu Afiq. Kalau lebih ramai pelajar, maksudnya akan lebih banyak lagi kolom-kolom jawapan yang disediakan. Okey, Cikgu Afiq. Baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, dekat bahagian sini cikgu-cikgu akan lihat bermula soalan question 1 sehingga 5 ni. Okey, bermula sahaja paparan ini bermaksud bermulanya soalan untuk bahagian quiz. Tadi saya terangkan ada feedback question 2 free dan juga 5 soalan free untuk bahagian quiz. Bermulanya quiz punya soalan, pelajar-pelajar akan dikehendaki untuk masukkan nama dan sejurus mereka masukkan nama akan keluarlah ikon. Contoh macam Cikgu Afiq dah pun masukkan nama dia kan Cikgu Afiq? Okey, maka keluarlah ikon kucing. Okey, press enter to start countdown. Tekan button enter dalam laptop cikgu untuk kita mulakan soalan yang pertama. Dia akan loading sedikit untuk soalan. Okey, kita standby. Antara yang berikut yang manakah merupakan kategori kelas pemakanan yang betul Cikgu Afiq? Mi bandung, sate, karbohidrat, nasi lemak. Makanan yang betul? Kelas pemakanan yang betul. Okey, saya cuba. Okey. Karbohidrat jawapan itu adalah jawapan yang betul sebab tadi itu adalah tujuannya kita tik dekat bahagian right pilihan jawapan kita. Maksudnya dia akan keluar soalan, dia akan keluar jawapan kalau Cikgu Afiq tekan button tekan pilihan jawapan karbohidrat betul. Itulah kegunaan right click dekat bahagian itulah kegunaan right dekat bahagian kolom petak yang disediakan. Baik, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, ini adalah gambaran. Memandangkan Cikgu Afiq saja yang ada dalam ini, maknanya tak ada persaingan lah. Tapi kalau ada Abu, kalau ada Ali, Ahmad, kita akan nampak dengan lebih jelas berapa banyak markah yang mereka perolehi. Dan dekat sini akan berlaku satu competition ataupun persaingan untuk dapatkan markah dengan lebih baiklah. Okey, kita teruskan kepada soalan seterusnya. Okey, minta maaf Cikgu Fitri, kita ada soalan daripada komen. Iaitu bahagian share tu ada download QR code. Fungsi QR code tu untuk apa? Kalau download QR code tu cikgu kena download dahulu. Okey, cikgu kena download aplikasi QR code dan kemudian kena share lah aplikasi QR code tu untuk pelajar. Kemudian kena scan lah macam biasa. Okey, jelas? Okey, kita teruskan kepada soalan nombor 2. Press enter to start countdown. Kita kena manual ya cikgu, kena tekan enter, kena tekan right click dan sebagainya lah. Okey, kita teruskan untuk soalan yang kedua. Cikgu Afiq bersiap sedia. Okey, ready. Apakah kepentingan bersenam? Apakah kepentingan bersenam? Menjadikan diri lebih malas, menyihatkan tubuh badan, mudah rasa lesu, hilang keyakinan diri. Cikgu Afiq jawab dengan betul. Maknanya pilihan 3 jawapan tadi salah lah. Okey, tahniah Cikgu Afiq dan kita tengok macam mana bentuk leaderboard bila Cikgu Afiq jawab. Betul lagi, dia dapat tambah lagi 800 lebih tambah berapa tadi? Dia jadilah 1737.
Makin banyak jawapan, makin cepat dijawab, makin banyak markah untuk Cikgu Afiq ataupun pelajar-pelajar. Okey, teruskan kepada soalan seterusnya. Sebelum tu Cikgu Fitri, kita ada komen juga daripada insan yang sama. Saya faham apa yang ditunjukkan. Yang lain macam mana? Cuma apa yang dicakapkan tu agak terlalu laju. Okey. Terlalu laju. Okey, saya slow. Terlalu laju. Okey. Kita kena santai. Okey, kita terus sebab kita ada kekangan masa sedikit sebenarnya. Okey, kita teruskan untuk soalan question yang ketiga. Bila kita nak bergerak untuk next slide, kita tekan right ataupun tekan enter lah, dan kita akan teruskan enter untuk soalan yang ketiga. Okey, antara kenyataan yang berikut, yang manakah merupakan cara menjaga kehormatan diri yang betul, Cikgu Afiq? Jaga batas pergaulan, tidak menjaga pergaulan, mudah terikut dengan pengaruh rakan sebaya, berpakaian tidak sesuai. Tidak menjaga pergaulan. Salah, Cikgu Afiq. Alah. Yang manakah merupakan cara menjaga kehormatan diri yang betul ialah dengan cara menjaga batas pergaulan. Jadi, jika Cikgu Afiq salah menjawab soalan, macam manakah bentuk leaderboard dia? Okey, tak dapat markah dan tidak bergerak. Dia tiada pemotongan markah, tetapi jika salah jawab, tiada markah tambahan akan diberikan. Okey, kita terus saja kepada soalan yang seterusnya. Yang ini cikgu-cikgu, dia bentuk yang lain, bukan multiple choice question, tapi dia jenis subjektif. Ada dua pilihan kan untuk quiz. Satu untuk multiple choice question, satu lagi pilihan untuk subjektif. Dan kita akan lihat macam mana gambaran soalan subjektif itu. Okey, tekan button enter. Tekan button enter. Siapakah pemegang rekod terpantas dalam acara larian 100 meter peringkat dunia? Tengok betul-betul Cikgu Afiq, siapakah dia? Lupa nama dia ni. Lupa nama dia. Terjeling Cikgu Afiq. Siapa kita pemegang rekod terpantas? Usain Bolt. Itu jawapan Cikgu Afiq. Saya rasa betul, Usain Bolt. Maksudnya kita beri pilihan dekat sini hanya satu jawapan, Usain Bolt. Kalau Usain Bolt betul, maksudnya kalau Cikgu Afiq masukkan jawapan Usain Bolt, betul lah. Kalau Cikgu Afiq masukkan jawapan selain daripada Usain Bolt, salah, sebab kita dah buat setup hanya jawapan betul untuk Usain Bolt. Dan soalan yang terakhir sekali, sebab 5 je free. Ini soalan yang kelima, kita tengok gambaran dahulu. Dia makin tambah point. Okey. Dah 1000. Jadi Cikgu Afiq akan dapat total 2737 point. Baik. Dan soalan yang terakhir sekali. Soalan yang terakhir, question 5 of 5. Press enter, tekan enter untuk soalan yang terakhir. Berikan dia sedikit masa untuk loading. Siapakah Menteri Belia dan Sukan pada zaman pemerintahan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib? Allah. Tengok muka-muka dia. Tengok muka dia Cikgu Afiq. Tall, dark dan handsome. Siapakah dia? Kita tunggu jawapan Cikgu Afiq. Okey, dekat sini gambarannya. Okey, tiada jawapan yang diberikan bermaksudnya Cikgu Afiq tidak sempat. Ini adalah gambaran yang kami dah plan sebenarnya. Okey, kami dah plan macam mana gambaran yang cikgu boleh dapat kalau pelajar tak dapat jawab mengikut masa ataupun jawapan salah lah. Okey, dia akan kosong. Dan selepas itu dia akan tuliskan jawapan yang betul dekat bawah. The correct answer is YB Khairi Jamaluddin. Dan kita tekan button slide yang seterusnya, tekan right. Dan kita akan dapat lihat leaderboard. Cikgu Afiq adalah pemenangnya sebab dia seorang saja. Tapi kalau ramai lagi pelajar ataupun ramai lagi yang terlibat, akan berlaku satu persaingan. Okey, kita boleh tengok graf yang mana paling tinggi, dia adalah pemenangnya. Baik, kita tekan button right. Lagi sekali, you have reached the end of the presentation. Maksudnya dekat sini, cikgu-cikgu, slides presentation cikgu dah pun tamat. Jadi apa yang cikgu boleh buat, tekan button ESC di laptop cikgu. Sekali lagi dan cikgu akan kembali semula kepada paparan asal. Baik. Dekat paparan asal. Baik, itu sahaja apa yang saya boleh kongsikan tentang aplikasi Mentimeter, dan saya akan serahkan kepada Cikgu Afiq untuk membuat sedikit kesimpulan macam mana
aplikasi Mentimeter ini dapat memberi kita sedikit sebanyak kebaikan. Okey, terima kasih Cikgu Afiq, sila teruskan. Okey. Terima kasih juga Cikgu Fitri. Okey. Dengan konklusi daripada aplikasi Mentimeter ni, kita dapat menjayakan satu sesi PDPR seperti yang kita inginkan, iaitu apa yang kita inginkan adalah pelajar dapat menerima ilmu yang disampaikan dalam masa yang sama. Tujuan kita untuk memeriahkan aplikasi atau memeriahkan sesi pembelajaran kita adalah budak-budak menyukai dan seronok apabila guru menerangkan atau memberikan ilmu. Kita kena faham tu. Jadi saya harap dengan perkongsian kecil berkenaan dengan aplikasi yang boleh kita gunakan untuk PDPR ni, diharap semua cikgu jangan berhenti untuk mencuba apa-apa atau macam-macam jenis aplikasi dan terus mencuba untuk kita suatu hari nanti kita dapat keberkatan ilmu dalam mengajar dan pelajar dapat keberkatan ilmu semasa belajar. Okey, itu sahaja daripada saya dan Cikgu Fitri. Terima kasih menonton. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.